Daripada sebuah makan malam bersama dengan ahli keluarga yang dipenuhi dengan kegembiraan dan gelak ketawa, ia bertukar menjadi sebuah kes jenayah yang boleh dikatakan paling kejam dalam sejarah kita. Siapa sangka, malam indah yang penuh dengan kegembiraan itu akhirnya menjadi episod tragis. Kisah pembunuhan ini berlaku 17 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 2003. Kes melibatkan seorang wanita yang dikenali sebagai Chenny Ong ini mendapat liputan luas media dalam dan juga luar negara pada suatu ketika dahulu. Malah setiap kali mengimbas semula tragedi ini, pedihnya masih terasa. Semuanya bermula pada malam 13 Jun 2003 di mana tiga beranak bersama dengan rakan-rakan mereka telah berkunjung ke sebuah restoran bernama Montel yang terletak di Bangsar Shopping Central BSC untuk menikmati makan malam. Mereka dikatakan meraih majlis perpisahan pada malam itu. Mereka menghabiskan masa kira-kira 2 jam di restoran itu sehinggalah pukul 10.30 malam. Sewaktu ingin membuat bayaran parking, Chenny menyedari yang dia tertinggal tiket parking di dalam keretanya. Tanpa membuang masa, Chenny telah pergi ke tempat letak kereta yang terletak di tingkat bawah bangunan itu untuk mengambil tiket parking yang tertinggal bagi membolehkannya membuat bayaran. Setelah hampir 20 minit berlalu, kelibat Chenny tidak muncul-muncul semula. Ibunya yang mula merasa tidak sehati cuba menghubungi anak kesayangan itu menerusi panggilan telefon bimbit. Tut-tut, tiada jawapan. Perasaan curiga dan risau semakin besaran dalam hati wanita itu membuatkan dia bersama lagi dengan seorang lagi anaknya iaitu adik Chendy turun ke tempat letak kenderaan bagi mencari Chendy. Jantung mereka seolah-olah jatuh ke lantai apabila mendapati bukan sahaja mangsa tiada di situ, malah kereta yang mereka naiki juga lesap. Pada malam yang sama, seorang anggota polis sedang menjalankan rutin hariannya iaitu membuat rondaan di sebuah kawasan. Ketika itu dia ternampak sebuah kereta di tepi jalan dalam keadaan mencurigakan. Sudah menjadi tugasnya, polis tersebut pun mendekati kereta itu bagi melakukan pemeriksaan. Dia mendapati terdapat seorang lelaki Melayu dan juga seorang wanita berbangsa Cina dalam kereta tersebut. Apabila ditanya nama lelaki Melayu yang berada di tempat pemandu itu, dia menjawab tanpa menunjukkan apa-apa reaksi yang mencurigakan. Saya Ahmad Najib bin Aris. Sewaktu sedang melakukan pengecaman identiti, polis tersebut ternampak wanita yang duduk di tempat penumpang itu membuat isyarat tangan seolah-olah sedang berdoa, iaitu minta pertolongan. Curiga dengan isyarat yang dilakukan Chenny, polis itu menyuruh lelaki tersebut untuk keluar daripada kenderaan. Namun begitu, dia enggan menuruti arah itu lalu memuncuk keretanya dengan laju tanpa mengambil semula kad pengenalannya. Memulalah agenda kejar-mengejar antara kedua kereta yang dipandu lelaki tadi dengan polis. 2 das tembakan telah dilepaskan ke arah tayar kereta itu, namun kenderaan tersebut terus memuncuk hinggalah hilang daripada pandangan mata. Sekitar jam 12 tengah malam, seorang wanita yang dikenali sebagai Aminah sedang dalam perjalanan menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan memberhenti kereta yang dipandunya di tepi jalan di hadapan bangunan Bali di Jalan Sungai Weh. Terdapat sebuah kereta berada di sekitar 20 kaki daripada kendaraannya yang turut diparking di tepi jalan. Pemandu iaitu suspek kemudiannya keluar daripada kereta dan menghampiri Aminah untuk meminjam kad jet. Pada masa yang sama, Aminah sempat melihat ke arah kereta yang dipandu oleh suspek. Dia ternampak seorang wanita Cina iaitu Chendy dengan wajah dalam ketakutan. Jadi sempat melambai ke arahnya seolah-olah meminta pertolongan. Sebaik saja suspek mandi pergi daripada tempat tadi, Aminah percaya ada sesuatu yang tidak kena sedang berlaku. Yakin dengan firasatnya, Aminah segera pergi membuat laporan di Balai Polis Subang Jaya tentang kejadian berlaku di depan matanya tadi. Sekitar jam 1 pagi pada 14 Jun 2003, seorang lelaki yang dikenali sebagai Azizan sedang dalam perjalanan menuju ke pejabatnya di Jalan Kelang Lama. Badannya yang terasa sedikit penat ketika itu memaksa dirinya untuk berehat seketika di kawasan rehat dan rawat R&R. Tipanya di sana, Azizam turun daripada kenderaan untuk meninjau kawasan R&R tersebut. Tinjauan itu membawa kepada penemuan Chendy ketika itu sedang terbaring dalam sebuah kereta. Menurut Azizam, Chendy dilihatan bersurat benang. Belum sempat berbuat apa-apa, kereta itu dipandu pergi daripada kawasan itu. Tidak mensyaki apa-apa yang mencurigakan, Azizam pun meneruskan harinya seperti biasa dan menuju ke pejabatnya. Tamatnya waktu pejabat, Azizam pun pulang dan melalui kawasan R&R itu sekali lagi. Kereta yang tadi dia nampak berada di tempat yang sama seperti sebelum ini. Mula berasa curiga, Azizam pun memberhentikan keretanya dan pergi ke arah kenderaan tersebut. Namun begitu, tiada siapa dalam kereta itu. Yang ada cumalah sebuah beg silang di tempat duduk belakang. Azizam pun mengambil beg tersebut memandangkan kereta itu tidak berkunci, lalu mencuri telefon bimbit yang dipercayai milik mangsa. Pada malam 14 Jun 2003, pihak polis telah menemui kereta yang dipercayai milik Chenny di belakang sebuah lot kedai di Petali Jaya.
Menurut Konstebel Zulkifli, bahagian tempat duduk belakang kereta itu dipenuhi dengan kesan darah dan berbau hanyir. Kereta itu kemudian dibawa ke Balai Polis untuk siasatan lanjut. Pada 14 Jun 2003, negara kita digempakan dengan penemuan satu mayat yang hangus rentung di dalam satu lubang di Jalan Batu 7, Jalan Kelang Lama. Identiti mayat itu tidak dapat disahkan memandang sela wajah dan badannya rentung. Berdasarkan laporan bedah kesihatan yang dijalankan oleh pakar patologi iaitu Kasinatan, mayat rentung itu dijumpa dalam keadaan kedua tangannya diikat dengan selai kain sebanyak 3 lilitan. Beliau mengesahkan bahawa punca kematian adalah akibat dijeruk atau dicekik di leher. Pada masa yang sama, terdapat juga kesan cedera parah di bahagian abdomen si mangsa. Ujian DNA akhirnya menjawab nasib yang menimpa Chen Ong apabila mayat tersebut disangka adalah wanita itu. Selain sekeping tiket parkir BSC, beberapa helai rambut, darah dan cecair dipercayai daripada vagina mangsa juga dijumpai di dalam kereta. Miliknya sekaligus menguatkan lagi keputusan itu. Pada 20 Jun 2003, pihak polis telah membuat serbuan di rumah suspek. Beberapa bahan seperti baju dan seluar telah diambil. Terdapat kesan darah pada milik suspek. Dan ujian yang dilakukan mendapati bahawa darah itu sepadan dengan DNA Cheney. Rakaman CCTV di tempat letak kendal BSC juga jelas menunjukkan suspek telah menghampiri mangsa dan menolaknya secara paksa ke dalam kereta. Selepas itu, suspek dilihat memandu kereta itu dengan merempuh penghadang di pintu keluar parking. Segala bukti itu membawa kepada penahanan Ahmad Najib. Ketika disoal di dalam mahkamah, suspek tak merasa bersalah mengaku telah melakukan hubungan seksual dengan mangsa. Lebih menjejikkan, suspek juga mengatakan hubungan seksual itu dilakukan atas perasaan suka sama suka. Namun begitu, pihak pendakwa tidak terlalu bodoh untuk mempercayai penipuan syaitan yang bertopikkan manusia itu. Selepas didesak, suspek mengaku telah mengeluarkan 9 pisau dan menggugur mangsa untuk melakukan hubungan seks bersamanya. Apabila mangsa cuba melawan suatu hubungan tanpa rela itu dilakukan, suspek mendedahkan bahawa dia telah membunuh mangsa. Walaupun bagaimanapun, dia sempat menegakkan bahawa dia tiada niat untuk buat demikian. Mimpi ngeri itu dipercayai berlaku di bawah sebuah jantas dalam pembinaan yang terletak berhampiran dengan Taman Datuk Harun di Jalan Kelang Lama antara pukul 1 hingga 5 pagi. Berdasarkan kertas pendakwaan, terdapat 2 kesetikaman pada tubuh Cendi. Suspek juga mengaku telah menggunakan 2 buah tayar berisi konkrit bagi menutup lubang yang telah menjadi tempat mayat Cendi dilenyapkan. Namun begitu, episod kekejaman itu tidak berakhir di situ kerana ketika itu mayat masih lagi belum dibakar. Sehari selepas membuang mayat mangsa di dalam lubang, suspek telah membeli 2 botol petrol dan kembali ke lokasi itu untuk menjerikan semua minyak yang dibeli sebelum bertindak membakarnya. Berdasarkan laporan, keadaan mayat mangsa begitu meruntuh jiwa sesiapa yang melihatnya, di mana kesemua daging pada tubuh mangsa hangus dijilat api. Siasatan polis mendapati pembunuhan ini tidak dirancang dan tindakan suspek adalah spontan. Dengan arti kata lain, suspek melakukan jenayah rogol dan bunuh kata Cendi hanya sekadar suka-suka. Segala bukti daripada laporan bedah siasatan pakar kimia pihak polis dan kesemua saksi mendapati Ahmad Najib bersalah atas jenayah rogol dan bunuh. Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman gantung ke atas suspek. Selepas itu, proses rayuan bermula dan ia memakan masa cukup lama iaitu selama 11 tahun. Walau bagaimanapun, rayuan suspek tidak diterima oleh Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman gantung sampai mati ke atasnya. Salah satu bukti kukuh dalam kes ini adalah kewujudan darah si mati pada pakaian suspek dan juga penemuan kondom berisi air mani suspek di lokasi kejadian rogol itu berlaku. Pada 23 September 2016, riwayat suspek telah tamat di tali gantung pada jam 6 pagi. Menurut peguamnya iaitu Hani Katri, Ahmad Najib telah insaf sewaktu di penjara dan sangat menyesali perbuatan terkutuknya itu. Dia juga dikatakan berubah menjadi seorang yang alim. Sehari sebelum berjalan hukuman gantung, Ahmad Najib telah bertemu dengan ahli keluarganya buat kali terakhir dan mencium tapak kaki mereka. Mayat telah dikebumikan di perkuburan Sungai Katam di Kanjang. Tamalah episod tragis yang dilalui oleh Chen Ong. Kisah menyayat hati ini merupakan salah satu kisah yang paling diingati di negara kita. Selain kes yang hampir sama seperti yang menimpa arwah Suzy Mokhtar dan juga Nuri Jazlin, lebih menjadikan mangsa sebenarnya mempunyai beberapa peluang untuk diselamatkan, iaitu ketika polis membuat pemeriksaan di tepi jalan, suatu wanita bernama Aminah menjumpai dalam perjalanan menuju ke KLIA dan juga Azizam yang mencuri telefon bimbit mangsa. Berkali-kali mangsa cuba minta pertolongan namun tadi sudah tertulis begitu. Malah, mangsa juga dikatakan cuba merayu kepada suspek supaya dilepaskan meskipun selepas dirogol dan tidak akan melakukan kepada pihak polis.
Untuk rekod, Jenny Ong yang lahir pada 18 Julai 1974 merupakan seorang wanita yang mempunyai masa depan yang cerah, yang di mana mangsa adalah seorang yang terpelajar dan bekerja sebagai teknisi teknologi maklumat. Jenny juga mempunyai seorang suami yang bernama Brandon. Menurut Brandon, mereka telah merancang untuk memperoleh anak, namun impian itu telah terkubur bersama isteri kesayangannya. Semoga kita semua dijauhkan daripada perkara yang tidak diingini. Benar, berjenayah ada di mana-mana sahaja. Kita tidak mampu untuk menghalang niat jahat atau nafsu serakah mereka. Tapi apa yang boleh kita lakukan adalah dengan melindungi diri sendiri. Bawalah pepper spray atau red oyster ke mana sahaja. Tidak kiralah tempat itu dekat ataupun jauh. Channel Master Mystery mengucapkan salam takziah buat seluruh keluarga Jenny Ong.